Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan perkongsian untuk panduan kita bersama tentang risiko sakit yang sering dialami oleh para jemaah semasa mengerjakan ibadat haji dan umrah. Islam meletakkan kesihatan dan kesejahteraan di tempat yang pertama selepas keyakinan. Jika kita mempunyai masalah kesihatan, bermakna segala urusan ibadah juga turut terganggu. Pernyataan tersebut berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, mintalah kepada Allah kesihatan dan kesejahteraan, kerana sesungguhnya tidak ada perkara yang lebih baik dari kesihatan selepas keyakinan. Antara kemungkinan risiko sakit yang biasa dialami oleh jemaah adalah yang pertama, sakit jantung. Ianya hanya boleh dapat disahkan melalui ujian ECG. Namun demikian, ianya akan dapat dikenal pasti apabila seseorang itu menunjukkan tanda-tanda dan simptom seperti bila dia mengadu sakit dada sebelah kiri. Walaupun kadang-kadang mungkin ianya boleh dikelirukan oleh masalah kesihatan yang lain. Oleh itu, kita perlu peka juga dengan gejala atau tanda serangan jantung lain seperti lengan sebelah kiri, leher, dagu atau bahagian belakang terasa lemah atau kebas. Sesak nafas dan sukar untuk bernafas. Rasa loya dan berpeluh sejuk. Keadaan kedua adalah panic attack. Ianya adalah perasaan takut dan cemas yang tiba-tiba tanpa sebab yang jelas, sehingga menyebabkan gejala fizikal seperti jantung berdegup kencang, sukar bernafas serta berpeluh. Ianya berlaku apabila seseorang merasa ada tekanan atau ancaman akibat daripada berada di tempat yang sesak, ramai orang dan mereka rasa ada orang yang akan mendatangkan ancaman kepada mereka, seperti terasa ada orang yang akan memijak mereka. Keadaan ketiga adalah pitam dan pengsan. Ianya adalah satu fenomena biasa yang boleh berlaku kepada golongan tua dan muda. Mangsa akan kehilangan kesedaran diri dan penglihatan untuk seketika kerana bekalan darah yang membawa oksigen ke otak tidak mencukupi dan biasanya akan pulih dengan sendiri. Ini berlaku akibat daripada beberapa faktor, antaranya adalah apabila seseorang yang terdedah kepada cuaca panas yang melampau. Seperti di Mekah, ada masa cuacanya terlalu panas. Kadang-kadang ada yang melebihi sehingga 50 darjah Celsius. Dan lapar yang keterlaluan biasanya berlaku dalam keadaan yang dipanggil hypoglycemia, iaitu apabila gula kurang dalam darah. Biasa berlaku kepada orang yang mengalami penyakit diabetik, dan dalam situasi ini kemungkinan berlaku disebabkan jemaah tersebut tidak mengambil sarapan pagi. Dan mungkin juga ada jemaah yang berpuasa tetapi tidak bersahur pada hari itu. Dan keletihan yang melampau. Keadaan yang keempat adalah luka dan perdarahan. Ianya disebabkan oleh terjatuh, mengalami luka dan seterusnya ada perdarahan. Kaki melecet, tapak kaki pecah dan sebagainya. Dan keadaan kelima adalah dehidrasi. Ini adalah satu keadaan di mana berlaku kekurangan kandungan air pada tubuh secara keseluruhan disertai dengan gangguan proses metabolisme tubuh. Dehidrasi juga akan mengakibatkan gangguan keseimbangan elektrolit di dalam tubuh seseorang. Tubuh kita ni terkandung 55 hingga 80% air dari keseluruhan berat badan kita. Keadaan ini berlaku disebabkan oleh beberapa faktor, antaranya adalah kebiasaan gaya hidup yang tidak suka minum air putih secukupnya dalam sehari. Sedangkan kita disarankan untuk minum anggaran 7 hingga 8 gelas sehari. Ada pula orang yang perlu minum lebih dari itu sebab bergantung kepada aktiviti yang dilakukannya. Mungkin ada orang yang melakukan umrah beberapa kali yang mana memerlukan untuk dia bertawaf dan bersa'i beberapa kali, dan mungkin banyak ziarah yang harus diikuti. Kadang-kadang ada orang yang tak mau minum banyak sebab takut nanti kerap kali kencing. Ada juga warga emas yang lupa untuk minum
sebab fokus kepada ibadat. Jerit-berit yang berlanjutan dan tanpa dirawat, demam yang tinggi, terdedah kepada cuaca yang panas, mengakibatkan berpeluh banyak, maka dalam keadaan ini tubuh banyak kehilangan cecair badan. Ini mempunyai tanda-tanda dan simptom iaitu mulut kering, kelesuan, sakit kepala dan pening. Setakat ini saja perkongsian saya. Moga perkongsian ini dapat memberi peluang khususnya kepada para mutawif dan mutawifah untuk lebih mudah mengenal pasti para duyufur rahman yang mengalami masalah kesihatan semasa menjalani ibadah umrah dan haji. Ada yang beberapa lagi masalah kesihatan yang lain. Tetapi masalah kesihatan yang saya kongsikan di sini merupakan masalah kesihatan yang sering dialami oleh para jemaah. Sekian dulu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.